Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi jalan lagi, naik burak tadi, dia berhenti di mana? Di Baitul Laham. Baitul Laham itu adalah tempatnya Nabi Isa ibni Maryam lahir. Isa ibni Maryam apa lagi situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa hamil al-Quran wa inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat. Dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada malam yang mulia ini, iaitu hari Khamis, malam Jumaat, di antara malam yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut sebagai mustajab doa. Namanya terima kasih juga kepada pengurusi kita, pengurusi majlis, Cikgu Aling, AJK Masjid, ahli jemaah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang saya kasihi, yang saya cintai kerana Quran. Apabila kita bercakap tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mukjizat Nabi ni hampir kepada 1000 mukjizat Nabi. Yang kita ingatnya berapanya? Ataupun kalau suruh tulis tu, belum tentu kita boleh tulis lebih daripada 10. Jadi daripada 1000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Satu hari, satu bulan yang diturunkan Al-Quran yang memberi hidayah, wa bayyinatin minal huda, yang memberi hidayah kepada kita. Itulah Al-Quran. Al-Quran ini dia ada 6,236 ayat, yang mana 6,236 ayat daripada ni satu huruf pun kita tidak akan dapat mengubah walaupun siapa pun kita. Tetapi satu huruf daripada Al-Quran dapat mengubah kehidupan kita. Dan saya lebih suka dengan Masjid Salihi Kenali ni kerana ahli jemaahnya sangat suka dengan baca Quran. Ada yang khatam 4 kali sebulan pun ada. Ada yang khatam 5 kali sebulan pun ada. Khatam Quran kerana apa? Nampaknya mukjizat Quran di dalam diri masing-masing. Jadi apabila kita bercakap tentang mukjizat Al-Quran, setelah itu daripada mukjizat 1000 ni, ada satu mukjizat
yang kebanyakan kita ni tak tahu mukjizat itu. Di antaranya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pandang di hadapan dan dia dapat melihat di belakang. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mukjizat daripada Al-Quran, mukjizat yang teragung yang keduanya iaitu mukjizat Isra' Mi'raj. Yang mana pada malam ni insya-Allah kita akan tengok merungkai cerita kisah Isra' Mi'raj. Yang mana Isra' Mi'raj ni cerita dia ni, kalau sampai ni kita boleh kata benda tu logik, benda tu tidak menjadi masalah. Tetapi disebabkan Isra' Mi'raj ini berlaku di zaman yang mana helikopter tak ada. Yang mana di zaman itu kapal tupai pun tak ada, aeroplane tak ada, kereta pun tak ada, lori pun tak ada, bahkan basikal pun tak ada zaman itu. Jadi peliklah berlaku sesuatu yang dipanggil kisah Isra' Mi'raj. Kalau kita cerita sungguh-sungguhlah kisah Isra' Mi'raj ni, mungkin hampir 7 ataupun 9 jam lah. Cerita sungguh, sedetail-detailnya. Tapi insya-Allah dalam masa lebih kurang dalam sejam yang diberikan oleh ahli jemaah semua, saya akan cuba merungkaikan cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Nabi berada di Mekah dan tahun sebelum itu Nabi diuji dengan kematiannya istrinya tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid. Setelah matinya Siti Khadijah binti Khuwailid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji lagi. Ketika itu kaum Quraisy, orang kafir Quraisy semuanya memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan boikot Nabi, seluruh sahabat-sahabat Nabi dan orang Islam ketika itu. Kalau zaman ni boikot ni boleh kira. Contohnya sekarang ni boikot McD, boikot McDonald. Siapa kata hak dia tarik balik lah kata-kata dia nak bui kepada Israel, makanan kepada askar-askar dia tarik balik. Dulu kita kata boikot tak ada gapo. Lah ni dia bercakap dah tentang boikot. Sebab apa? Sebelum ini Presiden Israel dia kata apa? Tak ada gapo, boikot pun. Orang Islam ni boikot seperti mana anjing. Dia boikot, dia tak segilah lah mana mari cari balik. Tapi alhamdulillah pada tahun 2023 dan sampai hari ini tahun 2024, alhamdulillah umat Islam seluruh dunia bangkit dengan begitu pesat sekali. Bangkit dengan begitu bersemangat, bahkan bangkit dalam keadaan betul-betul buat. Bukan bangkit semangat sehari dua dah. Alhamdulillah. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia ada nahar lagi. Ketika dia boikot, dia ada nahar lagi, iaitu Abu Talib, saudara dia. Ada nahar lagi. Tetapi dalam keadaan nahar punya nahar, siapa dia nak kacau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu aku dulu. Iaitu lalu Abu Talib dulu. Apabila tak lama kemudian nahar punya nahar, tak boleh juga. Allah jemput Abu Talib. Allah jemput Abu Talib, matilah Abu Talib hingga tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Start daripada Nabi lah ngandung, Nabi duduk dalam kandungan mak dia, tak ada nak tubik lagi. Siapa dia mati? Iaitu ayah dia mati. Tubiknya dia tak ada nak besar pula, mak dia mati, iaitu Siti Aminah mati. Kemudian duduk dengan tok dia Abdul Muttalib, tok dia pula mati. Kemudian duduk dengan Abu Talib, nikah dengan duduk Abu Talib dulu, kemudian nikah Siti Khadijah mati, kemudian duduk dengan Abu Talib mati. Allah nak mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini tiada ada pergantungan lain kecuali pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Allah je tempat kita kena gantung. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di pulau apa semua gitu gini, cerita yang panjang, tetapi saya ringkaskan sampai satu masa anai gi makan satu perjanjian, iaitu perjanjian yang mana orang-orang kafir Quraisy dia memula memboikot orang-orang Islam. Makan punya makan, tinggal apa? Tinggal bismillahirrahmanirrahim saja. Maka habislah boikot. Selepasnya boikot tu habis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah ingat janji-janji sahabat, janji-janji waris-waris dia di mana? Di Taif. Dia kata kalau mu kena uji ke apa gini, marilah. Tak apa, kami selamatkan kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak angkat dia iaitu Zaid bin Harithah. Maka dia ajaklah dua orang ni gila dia. Gimana di Taif? Taif ni jauh lah juga. Kalau kita di Malaysia ni, supaya dengan apa? Supaya dengan kamera Highland. Tempat sejuk. Ni tempat sejuk di mana? Di negara Arab lah. Di Taif. Kalau siapa ada peluang pergi Mekah, pakat gilah di Taif. Tempat tu. Saya pun tak pergi lagi. Saya pergi tu, zaman kena balik daripada Mesir, kena balik Malaysia. Kerajaan Malaysia buat balik. Dia lah berhenti di Jeddah. Dari situ ya. Dia lah nampak Madinatul Munawwarah, Makkahul Mukarramah. Nampak signboard ya. Bila ada rezeki lagi, insya-Allah. Kemudian Nabi jalan-jalan punya jalan dia nak pergi ke Taif. Siapa di Taif? Ingat ke janji dia orang ni? Mereka nak ke apa? Mereka akan selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janji tinggal janji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau. Bahkan mereka orang-orang tua ni suruh budak-budak halal. Nak suruh orang tua halal tak tegak. Jadi dia suruh budak-budak halal dengan batunya dilempar, bahkan dengan lempar dengan seliparnya sehingga terkena kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hujung dia pecah kepala Nabi ni sikit, sampailah darah tu turun ke capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahan. Takutnya darah itu jatuh di bumi Taif akan menyebabkan hancurlah bumi Taif. Maka didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malaikat yang jaga bukit apa gitu gini, mari kata tawarkan, Allah tawarkan kepada kamu. Tawarkan nak bukit mana? Sila. Nak ampah bukit mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, aku doakan supaya keturunan dia akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa-siapa ke? Tak. Dalam perjalanan itu, Nabi berjalan dengan Zaid bin Harithah sampai satu tempat, satu kebun yang dipanggil kebun itu pembesar Mekah. Pembesar Mekah ni, dia tengah macam perkenal ni siapa? Macam Muhammad ni. Dia pun rayak kepada staf dia. Staf dia nama Adas. Dia kata, Adas, mugilayan Nabi mugilayan Muhammad tu, mugilayan orang ni. Dia tak sebut siapa-siapa lagi. Mugilayan orang ni. Maka gilaya dia tengok dengan penuh darah. Sampai situ dia pun ambil wahangga. Acu dia nak bunyi wahangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu Adas tanya, mu ni siapa? Dia bertanya balik, mu siapa? Jawabnya Adas, aku ni nama Adas dari negeri yang bernama negeri Ninawa. Mana negeri Ninawa ni? Iaitu di Iraq. Kalau Nawa di negeri Syria, ni Ninawa. Maka dia kata, oh situ ada seorang kapal, orang soleh, nama dia Yunus bin Matta. Terkejut dia, mau kenal mana? Bumi yang terdekat ni tak pernah pun orang kenal siapa dia Yunus bin Matta. Tiba-tiba nama seorang lelaki ni kenal Yunus bin Matta. Maka dia tanya siapa? Akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir. Maka Adas itu mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Mengucap dia, patut kalau siapa pergi di tempat itu, maka dia akan nampak satu masjid yang dinamakan Masjid Adas. Siapa dia ada peluang pergi Mekah, pergilah sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia balik daripada situ, nak katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya dakwah dia terbaik.
Tak ada pun rasa menyesal tiba-tiba kok. Rasa dia ni, kalau orang kata kita, setakat ni saya pergi mengajar, ada lagi siapa-siapa orang kata lah, orang tell lah, orang kata ke Facebook kok, orang kata ke WhatsApp kok, tak ada. Tak siapa tahap Nabi SAW. Jauh jerak lagi. Nabi kerja dia dakwah. Jangan guna pun dakwah juga. Tapi tak boleh Nabi, lawan Nabi Muhammad SAW. Kerja dia tu ya. Danlah kerja Nabi SAW tidak pernah dibayar walaupun 1 sen. Itulah hebat Nabi SAW. Tapi kita hari ini tuan-tuan ahli jemaah yang saya kasihi kerana Allah, umat ataupun manusia berada di atas muka bumi Allah ni ada lebih kurang 8 bilion. Tetapi apa yang menyedihkan kita, kalau kita jumpa dengan Nabi SAW di pada mahsyar nanti, kita nak ayat ke apa? Hanya 2 bilion lebih kurang yang Islam. 6 bilion lagi bukan Islam. Kita nak buat ke mana? Adakah kita sebelum kita mati, kita dapat menarik walaupun seorang daripada manusia yang kembali kepada fitrah, revert to Islam? Seorang pun tak boleh. Lagu mana? Kena sentiasa doa. Bahkan kita doa dah setiap hari. Kita naik mayat kita ni, semayat solat subuh, kita akan baca doa pun. Setiap kali doa kunut, kalau kita semayat sore, kita akan baca Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita semayat ramah, tu imam akan baca Allahumma hdina fi man hadait. Tetapi kalau kita baca surah Al-Fatihah, iaitu ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah, kita semaya sore ke, kita semaya ramah ke, tetap kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tidak kita baca ihdinis siratal mustaqim. Tidak dibaca. Kita sentiasa doakan, bukan kita saja yang dapat masuk jalan yang betul, mendapat hidayah, bahkan orang lain juga kita mendoakan. Tetapi setara mana kita doa, kalau sekadar setiap kali kita semaya saja, tanpa kita ada usaha untuk menarik selain daripada sahabat-sahabat kita. Ni sekeliling sahabat kita ni, ada belana yang bukan Islam lagi. Lagu mana kita nak tarik? Cara pertamanya adalah dengan akhlak kita sendiri. Yang kedua, tariklah dengan bercerita kecek sikit-sikit tentang Islam, insya-Allah. Jadi cara saya sendirilah. Alhamdulillah. Saya mengajar di TikTok 5 pagi, 7 pagi, 3 petang, 10.30 malam. Saya mengajar Iqra' je. Sampai ada satu masa, ni student-student mengaji ni kebanyakan mu'allaf. Dan ada juga student ni, orang mengaji ni kebanyakan ada juga daripada kalangan bukan Islam yang tengok. Jadi alhamdulillah, kita menyeluruh satu dunia boleh tengok belakang. Jadi saya mulakan cerita Isra' Mi'raj ni, permulaan dia. Lagu mana nak jalan perjalanan Isra' Mi'raj? Marilah, mari. Bapa dia ada perjalanan ni. Sebab Nabi SAW diuji, sehingga kan Nabi SAW mari perasaan yang kita kata sekok-sebok dalam rada, stresnya, rasa downnya, rasa give upnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat satu program, dan program ini hanya kepada seorang saja, dan orang ini adalah orang pertama dan orang yang terakhir yang melalui program yang dipanggil program Isra' wa Mi'raj. Nabi seorang saja. Tak ada lagi nabi-nabi sebelum ini, bahkan dia hanya seorang dia saja, bahkan sampai bila-bila hila yaumil qiyamah tidak ada pun seseorang yang akan melalui program yang dipanggil program Isra' Mi'raj. Kita malam ni buat program Isra' Mi'raj pun cerita, saya tak pergi naik langit lagi. Tak ada lah tiba-tiba mari cerita, saat ni saya naik langit. Kalau mari gitu panggil gawai maik ni mari ambil kutik. Awak pergi bala, ikat. Bukan tu. Tak kena tu. Ajaran sesat mari mana. Maka Nabi SAW berlakunya Isra' wa Mi'raj itu ketika Nabi berumur 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. 50 lebih lah umur dia.
Nabi umur 40, 13 tahun. 13 tahun dia berada di Mekah sampai umur 53. Ya Isra' Mi'raj ni 50 lebih, dekat-dekat dengan 53. Jadi perjalanan Nabi SAW ketika itu Nabi berada tidur di mana? Tidur di satu tempat yang bernama, rumah dia tu Ummu Hani. Ummu Hani bin Abu Talib, iaitu mak saudara dia lah, mak saudara dia. Kemudian tidur sekali itu siapa dia ada? Hamzah bin Abdul Muttalib ada juga. Lagi Ja'far bin Abu Talib, dia dah tidur gitu, tiba-tiba 3 ataupun ada riwayat kata 2. Saya ambil 3 lah. 3 malaikat turun. Turun dalam keadaan turun seperti manusia. Turun tu. Turunnya Nabi, turunnya malaikat ni seperti manusia, dan beratus kali Sayyidina Jibril ni, malaikat Jibril, dia turun hanya 2 kali sahaja. Hanya 2 kali sahaja Sayyidina Jibril menjadi, dia turun dalam tunjuk tubuh pada dia hak semati. Hak lain tubuh pada manusia, tubuh pada manusia. Dan muka malaikat apabila dia turun ni, muka dia seperti muka sahabat. Dan sahabat itu bernama Dihyah. Kalau siapa nak tulis boleh. Nama dia Dihyah Ibn Khalifatul Kalbi. Nama dia. Kalau nak berubah nama anak ke, nak berubah nama cucu ke, boleh berubah. Dia ni orang yang tampan, handsome lah. Zaman Nabi SAW. Nama dia apa? Boleh sebut saya. Dihyah. Sebut. Dihyah. Bukannya nama orang puan lah. Nama orang lelaki. Dihyah. D-I-H-Y-A-H. Dihyah. Kalau bahasa Arab, Da-Ha-Ya Tamarbutah. Dihyah Ibn Khalifatul Kalbi. Ini sahabat yang mana Nabi SAW berlakunya Isra' ini apabila bapa nama dia Isra'. Kenapa dia tidak nama lain? Tidak nama Safar ataupun dia panggil musafir, tidak dinama dengan musafir, kerana perjalanan itu berlaku di waktu malam. Kata Allah dalam surah Al-Isra', iaitu surah yang ke-17 daripada Al-Quran. Kalau kita buka Quran muka surat 282 sebelah kiri ni, ayat pertama dia kata subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapalah dia ni? Malaikat ambil dia, kemudian pergi ada yang kata pergi dekat masjid, atau khilaf lah. Saya ambil mudah pergi dekat masjid. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia ni bangun ke sedar tak sedar. Sedar tak sedar. Bukan bangun tidur. Bangun tidur, dia ajak sini. Lepas tu siapa-siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam direbahkan. Dan ketika itu Nabi dibelah dada dia. Kalau zaman tu boleh percaya tak? Boleh percaya. Nak percaya ke mana belah dada? Mana ada belah dada zaman Nabi? Zaman lah ni boleh belah dada. Bukan belah dada je boleh. Ni otaknya belah lagi. Waktu bi otak wak masuk mula. Boleh belah lagi. Ni belakangnya sininya orang belah ni. Belah perut ni kak. Orang ada masalah perut. Waktu bi usus mula jahit wak masuk semula. Jadi tak pelik tak zaman lalu? Tak pelik. Zaman Nabi tentu dah kita, kalau kita duduk zaman Nabi, kita percaya dah. Tak akan percaya. Tak akan percaya. Walaupun sikit pun. Kita tak akan percaya. Tapi orang percaya tu sebab? Sebab iman saja. Kalau ikut logik, tak percaya. Tak akan percaya kita. Maka ketika itu, Nabi SAW dibelah dada. Dan ketika itu, dia ambil waktu bik hati. Dan hati hari ini tuan-tuan, kalau kita belah hati ini, kita belah sampai 100 kali. 100 kali belah ni, nascaya kita tidak akan jumpa hati nurani. Gapo kat hati nurani ni? Okay, sekarang ni saya nak semua ahli jemaah sebut subhanallah
Sebut subhanallah dalam hati. Jangan sebut. Ni, sebut dalam hati. Sebut dah. Sebut dah. Awak tubik saya. Mana? Mana tepat? Rasa tak? Kita sebut dalam hati tu rasa sini. Betul tak? Tapi kalau suruh tubik, mana tepat hak bunyi? Tak boleh buat tubik. Doktor sendiri pun tak boleh buat tubik. Tak boleh nak kata. Mana kalau buat tubik hati? Kau saya mana? Ada kecek. Di situlah hati yang mana menentukan iman kita. Menentukan kalau kita hari ini kita buat dosa, setitik hitam diletakkan di dalam hati kita. Titik lah kali menyebabkan kita rasa malas nak sembahyang sebab itulah. Kita rasa malas nak baca Quran sebab itulah. Kita malas nak buat ibadah sebab itulah. Kita selalu orang nak buat kebaikan, kita selalu menghalang disebabkan hati kita kotor. Kata Allah dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ciptakan manusia ini bahkan bukan cipta jasad saja, bahkan Allah ciptakan kita ni adanya roh dan adanya nafsu. Dan nafsu ini ada nafsu fujur, ada nafsu taqwa. Kita tiba-tiba kita rasa malah nak bagi masjid. Itulah nafsu dipanggil nafsu fujur. Lagu mana nak biar nafsu fujur ni tak ada? Nak bui nafsu fujur ni tak ada dengan kita beristighfar, kita rajak, kita lawan, kita kata aku nak mari masjid juga. Sebab itulah tuan-tuan hari ini ahli Jumaat yang tengok secara online ataupun tengok depan ni mari masjid sebab apa? Sebab kita lawan. Kalau ikut sebenarnya malah baik duduk rumah kan. Mari masjid bukan ada apa pun. Baik duduk rumah duduk mari. Tapi disebabkan qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah orang yang mensucikan hati dia. Kemudian Nabi SAW dia dibelah kali kedua. Kali pertama dia dibelah bila? Ketika dia berada di satu kampung dipanggil Bani As-Sa'diyah. Siapa ada peluang, Nabi SAW dipegang, dijaga oleh dua orang. Pasangan suami isteri, iaitu Halimatus Sa'diyah dan Al-Harithah. Dijaga oleh dua orang. Sampai satu masa, dah sampai umur lebih kurang 6 tahun lebih kurang, tiba-tiba orang jantan mari, rebah Nabi, adik-adik dia susu yang lain tengok, kelipah giunggah lagi royak ke Halimatus Sa'diyah ni, kena belah ni ada orang buat belah ni, ada buat gini. Takutlah kawan tu. Takutlah kawan tu, sehinggalah dia pun mengembalikan Nabi SAW kepada Siti Aminah balik. Ada bekas tak sini? Ada. Kalau kita baca dalam Sama'il Muhammadiyah, cerita Nabi SAW, dia ada bekas. Bekas dia dibelah dadanya Nabi SAW. Maka kalau ada peluang lah ni, rumah tu tak ada dah lah. Kalau siapa ada peluang, pergi situ lawak, ambil barakah. Ni pergi umrah setiap tahun. Jangan kita tempat tulahnya. Pergi tempat-tempat kita pergi ibadah tu ibadah lah. Hari ni nak cari, aku mutawih nak pergi sini. Tahun ni, carilah tu. Tahun ni nak pergi mana? Tahun depan nak pergi mana? Hak boleh kita tiap tahun. Ada tempat kita nak pergi. Kalau kita ada lebih lagi kan, pergi kat orang lain pun lagi. Kita sedekah pergi kat orang lain. Banyak lagi pahala kita boleh. Kemudian sebab apa Nabi SAW dia dicucikan hati dia? Sebab apa? Sebab dia nak melalui perjalanan yang mana naik ke langit, naik langit pertama ni, jarak langit selangit ini 500 tahun perjalanan. Naik langit kedua, 3, 4 nak jumpa dengan Nabi, nak jumpa dengan ni. Jadi dia kena hati yang bersih. Jadi kalau kita nak supaya diri kita ni, kita semayang, kita ada zuhud, kita buat ibadah, kita ada zuhud, kita buat sesuatu ni ada rasa, maka bersihkanlah hati dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nak istighfar pun tak ada, bacalah Quran. Kerana Quran itu dapat mensucikan hati kita. Bahkan kita hanya pergi Quran dah, boleh pahala.
Bahkan kita hanya tengok Quran, boleh pahala. Bahkan kita ni memahami, baca tafsir je, boleh pahala. Itulah hebatnya Al-Quran. Kemudian Nabi SAW, kita nak tengok perjalanan dia ni. Dia pun naik satu binatang yang dipanggil sebagai burak. Kalau siapa biasa pergi belah alah ke bacok ni, baca alah ke gunung ni, ada satu stesen nama stesen burak ai. Kau sini ada sini? Sini tak ada burak ai kan? Ada? Tak ada kat sini ni. Burak ai tu, burak tu gapo mana burak? Kal barak. Barak ataupun burak iaitu sepantas kilat. Itu maksud dia. Burak-burak ni sepantas kilat. Binatang ini nak kata besar daripada kuda tak? Kecil daripada himar, kita tak ada lah himar. Dia tengah-tengah. Maka binatang ini pula binatang yang mana dia boleh terbang. Dan kita semua ni, kita kena doa supaya kita boleh naik kenderaan, iaitu kenderaan yang akan menjadi kenderaan kita dalam syurga. Adakah sama kenderaan burak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan saya Zul ni? Tak apa. Setiap orang kenderaan dia di dalam syurga nanti sama seperti mana kita naik Azia, orang ni naik Azia, orang ni naik Mercedes, orang ni naik Ferrari, orang ni naik ke apa, Lamborghini ke, tak sama dah. Mengikut amalan yang dia lakukan ketika berada di atas muka bumi Allah SWT. Duduk atas muka bumi, naik kereta Mercedes. Masuk syurga, tak boleh naik pun burak seperti Mercedes. Sangat rugilah diri kita. Minta kita fikir baik-baik. Ataupun kita ada atas muka bumi ni, ada rumah, tapi masuk syurga nanti. Ataupun kita mungkin kalau tak masuk syurga, tak boleh ada rumah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kita ni dapat masuk syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus, Al-Firdaus Al-A'la. Yang paling tinggi sekali itu iaitu syurga para nabi. Syurga para nabi ni, nabi ada 124,000 dan lebih, dan orang-orang lain lagi. Kemudian sahabat tanya, kalau gitu kak, nabi je lah hak boleh masuk syurga, hak tinggi sekali. Maka turun ayat Quran dalam surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita nak baca sama kalau orang baca tahlil, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kita ada peluang nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan rumah kita ni, dalam rumah ni tak ada, dalam syurga tak ada rumah, dia ada istana. Istana kita ni dekatnya istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung tak kita? Beruntung sangat-sangat. Saya doakan semoga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga Firdaus tanpa hisab. Amin. Kemudian kelajuan dia Nabi ni nak naik burak ni, dia nak cerita lagu mana ke kelajuan dia ni. Sekali dia jatuh sampai ujung jauh, tapi Nabi boleh tengok bawah, nampak lagi bawah. Kita kata supaya kita naik kereta, tapi mungkin dah bawa lebih kurang dalam 200 lah, gitulah kan. Kalau bawa 500 kilo rasa tak nampak ke satu. Supaya naik ke apa lah, kereta api daripada Mekah ke Madinah tu, berapa tu? Berapa kilometer per jam tu, per hour. Dia punya derah tak boleh nak tengok tepi. Tapi walaupun gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok bawah. Dan bahkan dalam perjalanan dia tu, dia tengok ada 3 rombongan jalan nak klik daripada Madinah nak klik kepada Mekah. Dalam perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia singgah 3 tempat. Pertamanya dia singgah di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, yang sebelum ini nama dia Yasrib.
Yathri la muqabalakum farji'u. Kata dalam Quran dia sebut Yathrib. Nama baru dia Madinatul Munawwarah. Bapa? Di situ akan tunggunya kaum-kaum Ansar yang mana menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Get ready ni. Nabi nak hijrah nanti. Orang kata Nabi lambatnya pergi hijrah Mekah. Dok dia pertama mula-mula pergi hijrah dah. Tapi melalui Buraq. Kemudian dia seterusnya dia pergi berhenti pula mana? Di Turi Saina, min Turi Saina atambutu bituhni wasbiqil akil. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, min Turi Saina atambutu bituhni wasbiqil akil. Ataupun kita baca dalam surah At-Tin, wat-tini wazaitun wa turi sini. Tursina. Tepatnya apa? Tepatnya Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah. Tepatnya Nabi Musa alaihi salam dia tu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima. Wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Itu cerita bagaimana falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Itu cerita Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala tajallikan, tunjukkan diri dia. Tak boleh nak agak apa hacu. Pasal kau kata. Pasal tu tak saya tengoklah. Tapi dia ada keistimewaan Nabi Musa, iaitu boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia digelar dengan wa kallama Allah Musa taklima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi jalan lagi, naik Buraq tadi, dia berhenti di mana? Di Baitul Laham. Baitul Laham itu adalah tepatnya Nabi Isa ibni Maryam lahir. Isa ibni Maryam, apa lagi situ? Sebabnya itu adalah simbolik kepada pada akhir zaman, selain daripada ketuanya Imam Mahdi yang akan bawa kita semua ni. Selain daripada itu ada yang akan bawa, yang akan bunuh Dajjal, iaitu Nabi Isa ibni Maryam nanti, insya-Allah. Semoga kita ni termasuk golongan yang mana kalau kita sempat dengan zamannya Imam Mahdi nanti, ataupun kita sempat dengan Nabi Isa nanti, kita berada di dalam golongan yang mengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa ibni Maryam, insya-Allah. Amin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapalah dia di Baitul Maqdis. Minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka sampai situ Nabi pun parking lah Buraq tu. Dia parking di mana? Di satu dinding yang beri nama dinding Haid Buraq. Dinding Buraq. Kalau lah ni Yahudi ni dia panggil dinding ratapan. Biasa tengok tak? Kalau dalam Google type dinding ratapan Yahudi, dia duduk sini. Situ tu tempat mana? Tepatnya Nabi, para Nabi sebelum ini tambak Buraq situ. Nabi Idris alaihissalam dia nak naik mana? Dia nak naik langit lagi, dalam masuk dalam syurga tu, dia tambak situ juga. Beberapa orang Nabi yang lain, apabila dia nak naik langit, dia mesti melalui di situ, iaitu Baitul Maqdis. Adakah apa kat situ? Di situlah tempatnya tiba-tiba Allah himpunkan 124,000 ataupun semua para anbiya dan mursalin di dalam satu masjid yang dipanggil Baitul Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW mari sapa sini semua Nabi. Dalam keadaan apa? Nabi ni tidur ke Nabi jaga? Nabi jaga dalam bahasa Arab fil manam au fi yaqazah. Dalam keadaan dalamnya tidur ke dia mimpi ke dia jaga? Yaqazah dalam bahasa Arab mana terjaga. Maknanya kalau kita kata setuh ni, kalau kita putih kita ni sakit, mana kita khabar diri kita ni, Nabi begitulah juga dia dalam keadaan jaga. Dia tiba-tiba dia disuruh oleh malaikat Jibril untuk mengimankan para anbiya wal mursal, para nabi dan juga para rasul. Maka situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi ketua kepada para nabi dan para rasul.
Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sangat beruntung kerana kita tidak pernah pun kita di alam roh sana kita rayak ke Allah, ya Allah, aku nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita minta walaupun sekali. Tapi tiba-tiba kita lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang menjadi presiden kepada para nabi dan para rasul. Untung tak kita? Untung sangat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, tuba, tuba. Beruntung siapa dia liman lam yarani. Siapa tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa dengan aku, tetapi rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Isra. Kemudian kita nak naik Mi'raj, kita nak naik ke langit. Boleh lagi kah? Kau boleh? Boleh. Kau nak berhenti. Hai lama ni nak makan nasi arak aku dak ni. Boleh lagi dah? Boleh lah, insya-Allah. Siapa aku apa ni? Jangan siapa habis tu dah, siapa habis pukul 10 solah tak habis lagi. Sebelum pukul 9 dah, boleh lah. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naiknya dia ni bukan dia naik gini dah. Bukan naik kepah tiba-tiba dia ada sayap ni. Tak. Nabi naik gitu. Dia ada apa? Dia ada Mi'raj, ada tangga. Ada tangga naik. Oh letih jalan atas tangga ni jauh je lah. Tak usah tanya lah ke mana. Kata Allah di dalam surah Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' min Allah dhil ma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Nak tahu tak perjalanan Nabi, perjalanan daripada Nuh atas tu, langit atas, 7 langit, turun ke bumi, perjalanan highway dia ni lebih kurang 50,000 tahun perjalanan. Dekat ke tak? Hari ni kita pergi Johor berapa hari? Hari. Kalau balik pula 2 hari. Lebih kurang kan? Hak ni 50,000 tahun perjalanan. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sana. 50,000 tahun perjalanan. Tapi malaikat Jibril dan para malaikat daripada atas sana dia turun ke bumi, muka bumi dalam masa sehari. Serap naik atas. Ada dengan sayap dia tu. So sayap dia tu tutup habis langit bumi. Oh, kayu dia serap naik ke atas. Berapa sayap setiap malaikat ni? Ada seorang, ada malaikat ada 2, 3, 4. Siapalah banyak-banyak. Disebut dalam surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Ataupun nak tahu cerita pasal Jibril berapa sayap tu kita cerita semula dan naik langit dulu. Boleh tak? Kemudian Nabi ni dalam perjalanan dia ni siapa ke langit pertama, dia kata setiap langit itu dijaga oleh para malaikat. Dia tutup itu. Start daripada Nabi dilahirkan sampailah ke hari ini, langit sentiasa ditutup. Sebelum ni langit buka tak? Langit buka naik gitu ya. Sebelumnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dibuka macam tu. Jin, setan pergi mari asal dia. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ditutupnya langit tadi ditutup. Kalau nak buka ada sebab. Maka diketuk dia. Malaikat tanya, siapa? Jibril. Kemudian bersamamu siapa? Ma'aman. Siapa bersamamu? Katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah? Ditanya lagi. Adakah Muhammad diutuskan? Ada kita kat Muhammad. Masuk ah? Tak. Nak kata hebatnya Jibril, malaikat ni dia tak akan ingkar walaupun satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata gitu-gitu hari buat. Kemudian naiknya dia, buka je pintu, masuklah langit pertama, dan satu langit ni tebal dia
500 tahun perjalanan. Jauh. Lepas tu tanya, 500 tahun perjalanan ni ikut akhirat kau ikut dunia? Wallahualam, saya tak berani nak jawab. Tadi naik dah. Naik pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya rekah lah. Kalau ayat sesuatu kat panjang. Siapalah yang jumpa di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempatnya Kaabah. Yang mana Kaabah itu adalah Kaabah para malaikat. Mana daripada bawah ni, bawah kita ni, Kaabah di Mekah tu, sejajar ataupun selari dia naik direct ni, itulah Kaabah para malaikat. Straight. Lepas tu kalau kita, zaman budak saya duduk biasa dengar, kalau mu ni masuk dalam Kaabah, dalam Kaabah betul, masuk dalam Kaabah mu tengok atas, menampak malaikat. Saya zaman budak tu, oh gitu, nak masuk atas kalau ada kelebihan, tapi tak ada lah siapa masuk dalam boleh tengok kat atas ada. Kecuali orang yang Allah berikan kelebihan boleh tengok direct. Persoalan pertama, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak naik Isra Mi'raj, dia tak naik daripada Baitul Masjidil Haram tu, daripada Kaabah bawah tu, apa dia tak naik datang direct? Apa yang kena pergi naik sampai Masjidil Aqsa? Bapa dia kena pergi jalan Madinah? Bapa dia kena pergi jalan Tur Sinai, Bukit Tur Sinai? Bapa dia kena pergi jalan Baitul Laham? Itu semua adalah simbolik yang kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ambil tahu. Bapa yang pertama, bapa kena di Baitul Masjidil Aqsa. Pertama, kerana Allah mengajar kepada kita kesatuan kita adalah di masjid. Pada akhir zaman ini tuan-tuan, Allah telah menarik satu sifat, iaitu kasih sayang di antara kita. Walaupun kita mari masjid berjemaah sama-sama, belum tentu lepas solat kita sama-sama salam, senyum. Tak. Sebab Tuhan tarik lah. Pada malam ini saya nak mengajak kepada semua, kalau kita nak kata nak salam belakang tak ada, aja senyum kat kita. Mari masjid masak, makan apa? Buah nakak ataupun buah pau. Oh, senyum. Jangan nak masak. Kena ada senyum. Kan ada nak guna? Kena senyum. Kita kena say. Sebab apa? Allah tarik dah. Sebab itulah kita mudah balah dengan adik-beradik. Mudah balah dengan mak ayah kita. Mudah balah dengan sahabat-sahabat kita. Mudah balah dengan tok guru. Kalau kita tengok lah ni, mudah nak. Anak murid lebih besar daripada tok guru lah. Jangan risau. Kalau tengok dalam Facebook tu pelambak. Besar dia daripada tok guru. Tok guru ni ngaji habis kita, habis 2, 3, 4. Dia ambil copy paste jawab. Betul. Hari ni orang panggil ustaz ataupun Syekh Google. Learn. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Baitul Ma'mur, besar Baitul Ma'mur ni lagu mana? Wallahu a'lam besar dia. Tetapi para malaikat ni tuan-tuan, para malaikat setiap kali ni dia tawaf ni, beribu para malaikat masuk sekali tawaf. Lepas tu dia tubik, dia tak akan masuk sampai bila-bila. Cuba bayangkan daripada berjuta tahun yang lalu sampai kala ni malaikat tubik masuk. Kita dihimpunkan pada mahsyar nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yakunu illa mawdi' qadamaihi." Kita ni duduk diri saja dalam keadaan kita, kaki kita tak boleh nak pergi depan, tak boleh nak pergi belakang, tak boleh nak pergi kiri, tak boleh pergi kanan. Semuanya manusia belakang. Penuh dengan manusia-manusia. Sehingga kan matahari sejekat ada atas kepala kita. Matahari sejekat atas kepala dia, ada manusia yang mana dia berpeluh sampai ke keting. Ada manusia dia peluh disebabkan matahari saat ni sampai ke lutut. Ada manusia dia peluh sampai ke pusat. Ada manusia peluh sehinggalah kepada hidung dia yang menyebabkan dia lemas dalam peluh dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Lagu mana kita nak kita ni tak ada rasa peluh dalam diri kita ni. Hari ni ahli jemaah yang saya kasihi, kita kena rasa syukur sebab Allah izinkan kita untuk datang ke masjid.
Siapa dia Allah izinkan dia mari masjid, maksudnya Allah izinkan hati dia terasa terikat dengan masjid. Kata Nabi SAW, siapa hati dia terikat dengan masjid, maka seseorang ini akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan yang mendapat naungan arasy, salah satunya mereka yang hati dia terikat dengan masjid. Hari ini mungkin kita mari masjid hari ini sebab sayang-sayang kita. Hari ini mungkin kita mari masjid sebab peceng. Hari ini mungkin kita mari masjid sebab kita nak bawa musafir, nak pergi mana-mana kita berhenti. Hari ini kita mungkin mari masjid sebab kita jadi Tok Bila. Hari ini kita mungkin mari masjid disebabkan kita jadi Tok Imam. Hari ini kita mungkin mari masjid disebabkan saya berkuliah malam ni, maka saya sampai sini. Setiap mungkin ini adalah disebabkan Allah izinkan kita mari masjid. Kalau Allah tak izin, kita tak akan boleh mari masjid. Walaupun rumah kita hanya 1 jengkal daripada masjid. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk mari masjid. Kemudian kata Nabi SAW, tiba-tiba dia duduk situ, dia jauh tu, dia tengok ada seorang manusia yang mana dia duduk di Kaabah Baitul Ma'mur, dia duduk jalan. Dia pun tengok muka dia tu macam muka aku je. Sebiji yang macam muka aku. Maka ditanya Sayyidina Jibril, Nabi SAW tanya, siapa dia tu? Itulah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah Nabi Ibrahim, muka dia tu sebiji macam muka Nabi SAW. Sebab tu dia kata, Assalamualaikum An-Nabiyyus Salih Wabnis Salih. Dia kata Assalamualaikum kepada Nabi yang salih dan juga anak yang salih. Sebab dia Nabi Muhammad SAW, dia ni lalu dia keturunan dia ni sampalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang putih sebut apa? The House of Abraham. Ibrahim ni the House of Abraham ni maknanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, 5 orang Nabi ini mereka dah atas. Tetapi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya para Nabi, iaitu 19 Nabi ini akan melalui keturunan, iaitu daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebatnya gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sapalah dia di Sidratil Muntaha, sapa dia di situ. Dalam keadaan dia kata, aku sampai setakat ni je. Al-Muntaha, sampai setakat ni je, aku tak lagi dah. Kalau aku pergi, nasaya aku akan hancur. Malaikat wayak. Tetapi orang yang bernama makhluk insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hancurkan. Sujud dia rasa syukur. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia diberikan kelebihan setara tu, ketika mana dia duduk di dua sujud, dia duduk tahiyat, dia tetap menyebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia wisalah, dia tak lupa kepada umatnya, iaitu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ketika kita at-tahiyatul mubarak, kita jarang-jarang sekali kita kena bayangkan lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia berhadapan dengan Allah. Kita nak naik langit jauh jelak lagi. Tapi setiap hari 5 kali sehari kita boleh jumpa dengan Allah walaupun kita duduk di mana-mana. Itulah hebatnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpalah dengan Allah. Allah pun bagi solat 50 waktu. Turun bawah. Nabi Ibrahim tak sekat kat bawah sapa ke Nabi Musa. Nabi Musa ni dia seria. Hei, relax dulu kita. Kaum aku Bani Israel ni gagah daripada kaummu lagi. Ni, kaum aku sendiri ni, dia orang lain akak 50 orang, akak pergi
pergi laga ni dia akak sore serap akak gitu. Gaguh lagi. Tapi tak boleh nak buat damai dia. Naik lah. Minta diskaun sikit. Naik, datang. Nabi pun turun, mula jumpa sampai Nabi Musa kata apa? Naik semula. Naik pergi mari sapa lah. 9 kali 5, 45. Nak pergi naik sekali lagi yang ke-10. Dia kata pada lah weh. Malu muka. Malu muka dah nak naik. Nabi SAW sanggup malukan muka dia untuk umat Nabi Muhammad SAW iaitu kita. Kalau Nabi buat muka ketak, muka kita kata tak malu. Dia kata muka dia malu kan? Siapa Musa ayat apa pun dia tak buat. Nah saya hari ni kita semaya berapa rakaat? 50 rakaat. Tak ada semata baru je semaya gorek ni mentah dah. Hamba nak semaya ke 40 rakaat ni. Mentah lelah 40. Pergi semata tak adu acu tazkirah mentah dah hamba nak semaya ke 43 pula. Tak ada. Tak ada nak kerja makan kita. Tak ada nak pergi ke apa kerja kita. Pada 5 rakaat tu pun belum tentu yang kita boleh tengok hari ini berapa peratus sahaja umat Nabi SAW yang di Malaysia ini yang hanya salat. Hak lain tak sembahyang. Allahu akbar. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Nabi SAW dia pun tengok syurga sikit. Allah tengok syurga sikit. Kemudian dia pun tengok neraka. Dalam neraka itu saya sebut sikit-sikit ya. Dia tengok satu golongan itu dia ambil lidah dia kerak. Kita ni tengah kacik lidah sekali. Kacik sekali. Rasa sakit tak? Seperti mana hari ni kita sakit apabila kita kacik lidah. Begitulah di dalam syurga. Tapi kita ni tubuh kita bukan tinggi ni dah. Bukan tinggi 107, 109 dah. Kita sudah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk neraka ke? Dia masuk syurga, Allah tukar. Lagu mana tu yang tukar? Tak sepelek. Kita hari ni manusia hari ni kalau berasa kita orang lelaki nak jadi orang puas, pergi alik siap. Tapi jangan duk pergilah. Dia alik siap tu bayar kat sikit tu kak. Nak jadi puas ni, kalau mari ni dia boleh buat lebih pada comel daripada orang puas mati. Nak kata tu dunia baru. Di akhirat sana Allah tukar manusia ini tinggi dia 60 hasta. 90 hasta ni mudahnya kita kata 90 kaki sama dengan 9 tingkat kita. Kita ni lebih kurang dalam 3-14 tingkat kaki ya, betul tak? 3-14 kaki naik lagi sampai 9 tingkat. Setingkat tu 10 kaki naik 9 tingkat tinggi kita. Tinggi Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu gigi ni sebesar bukit Uhud. Besar gigi bukit Uhud. Baru segigi. Hak lain lagi wallahu a'lam bissawab. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Nabi jumpa yang seterusnya, jumpa orang tua tu orang tua, dia jumpa dia kata, "Mari Muhammad." Nabi buat tak layan. Kalaulah Nabi layan, nescaya hari ini umat dia akan kalut dengan dunia saja. Hak tadi hak kerak lidah sendiri lepas dia kerak, dia pun catung balik lepas dia kerak catung balik disebabkan dia atas muka bumi. Dia kecek tapi dia tak buat apa dia kecek. Nauzubillah min zalik. Kena atas diri saya lah. Saya je kecek ni belum tentu kita buat. Minta doa lah supaya apa yang kita raya kita buat apa yang kita lakukan. Dan yang terakhirnya ada seorang manusia satu golongan ini dia dilemparkan batu dia kena atas kepala. Pecah kepala ni. Kemudian takut balik. Kemudian Allah lempar lagi. Pecah kepala. Lempar lagi. Siapa dia ni? Orang yang mana dia ni malas semaya. Hak semaya beh tak semaya beh tu. Lagi teruklah. Hak ni hak malah. Malahnya. 5 minit pun tak lapar. Tapi malas semaya. Jadi turunnya Nabi SAW semalam saya di Masjid Taman Seri Mawar, tajuk semalam pagi selepas Isra Mi'raj. Jadi kalau siapa nak tengok YouTube, boleh tengok YouTube saya Al-Mukhlisin boleh tengok situ.
boleh tengok pagi selepas Isra' Mi'raj, dan hari ni perjalanan rekah, perjalanan naik kita. Esok kita akan buat klien. Walaupun tepat tu saya pergi tempat yang berlain, saya tak bawa benda yang sama. Saya cuba bawa yang kita kata orang yang mendengar sentiasa mendengar yang benda yang berlain yang sama. Sebab kita nak supaya kita sentiasa mendengar sesuatu yang menambahkan keimanan kita. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga kita mendengar kisah Isra' Mi'raj ini, kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doakan semoga kita mendapat syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan melainmu ya Allah. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Boleh ikut saya tak? Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.